Jadi Aisyah ambil sapu tadi, dimandi, dia uruhkan tadi. Dia kata, Nabi tanya, sebab apa kau nangis? Dia kata, aku nangis ni di saat dia kata, aku tengok janggut putih ni, kalau kau pergi meninggalkan aku nak pakai apa? Nabi kata, itu tak berat Aisyah. Ada tak yang lebih berat lagi? Kata Aisyah, yang lebih berat daripada itu, kalau kau pergi meninggalkan aku, anak-anak panggil aku. Nabi kata, Aisyah, itu tak berat. Ada tak yang lebih berat daripada itu? Kata Aisyah, yang lebih berat daripada itu, kalau jenazah kau ni diangkat keluar daripada rumah, bawa keluar, aku tak boleh buat apa-apa. Nabi kata, Aisyah, ada tak yang lebih berat dari itu? Kata Aisyah, yang lebih berat dari itu hanya Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui. Nabi kata, Aisyah, kalau kamu nak tahu apa yang lebih berat daripada itu, bila Allah pisahkan nyawa daripada tubuh manusia, dipisahkan nyawa. Orang yang hidup akan menanggalkan cincin-cincin dari jemarinya, akan menanggalkan tudung, serban, songkok dari atas kepalanya. Di saat orang mati, orang hidup menanggalkan pakaian orang mati ni asyad. Orang yang mati ni akan merintih, merayu kepada orang yang menanggalkan, yang suaranya didengari oleh seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi kecuali jin dan manusia. Manusia, jangan kamu cepat nak tanggalkan pakaian aku. Sesungguhnya aku masih belum puas beristirahat setelah penat Allah keluarkan ruh dari jasad. Nantilah dulu. Nantilah, jangan cepat nak tanggal. Aisyah, kamu tahu tak apa yang lebih berat dari itu? Yang lebih berat bila jenazah diusung di tempat pemandian, orang angkat, kita alihkan di tempat pemandian, kata Nabi. Di saat itu jenazah merintih, merayu kepada orang yang musung, jangan kamu kasar tubuh aku, luka sakit terbakar badan aku tak hilang lagi. Perlahan-lahan kau urus jenazah. Aisyah, kamu tahu tak apa yang lebih berat dari itu? Yang lebih berat daripada itu bila jenazah ini disiramkan air, dimandikan jenazah ini, orang mandikan kita, kata Nabi. Di saat itu jenazah merintih kepada orang memandikan, janganlah mandikan aku dengan air panas, aku tak tahan, sakit badan aku terbakar setelah ruh dikeluarkan daripada jasad aku. Ya Aisyah, kamu tahu tak, kata Nabi, apa yang lebih berat dari itu? Yang lebih berat daripada itu, kata Nabi, bila jenazah ini dikapankan selapis demi selapis, orang tutup pandangan mata kita, ditutup selapis demi selapis, kata Nabi. Di saat orang kapankan mayat orang mati ini, orang mati merintih dan merayu kepada orang yang mengapan, jangan kamu tutup pandangan mata aku. Aku belum puas melihat mahligai-mahligai yang bakal aku tinggalkan. Nanti dululah, aku masih belum puas melihat kekayaan yang bakal aku tinggalkan. Nanti dululah, aku masih belum puas melihat anak isteri yang bakal aku tinggalkan. Jangan tutup pandangan mata aku. Orang tetap kukus kita tak? Selapis demi selapis. Aisyah, kamu tahu tak apa yang lebih berat dari itu? Yang lebih berat daripada itu bila jenazah ni diusut keluar daripada rumah. Jenazah merintih, merayu, jangan bawa aku keluar, ni rumah aku, ni kekayaan aku, ni harta aku bina dengan titik peluh aku, jangan bawa aku keluar. Orang tetap akan angkat kita keluar, Aisyah, kata Nabi, keluar daripada rumah. Sampai masuk ke liang-liang kubur, section 20, disumbat dalam itu. Macam mana sayang pun waris kita, anak bini kita, tuan-tuan, dia akan masukkan kita dalam tanah, di kampus. Dia balik, tinggal kita duduk seorang-seorang, merintih, jangan balik, jangan tinggalkan aku seorang-seorang, aku ngeri, aku takut, aku gerut. Orang tetap tinggalkan kita dalam lubang. Sebab tu kat dunia ni jangan buat jahat. Kesimpulan dia, jangan buat jahat. Jangan buat benda tu tadi. Orang tinggalkan kita duduk, kita dalam lubang tu senyap-senyap, sunyi-sunyi, sepi. Masa tu kita nak minta tolong siapa? Cubalah muhasabah kita. Nabi kata, wahai Aisyah, di akhir zaman nanti, kata Nabi, kamu akan dapati, kata Nabi, umat aku akan jadi sejenis umat yang terlalu kasih kepada makhluk tetapi sayang lupa kepada Allah. Sampai hati orang bersenda hukum Allah Ta'ala. Orang sayang kepada makhluk akhir zaman, kata Nabi, orang sayang kepada makhluk, orang puji, orang sanjung makhluk ni. Tapi Allah yang bagi kepada kita nikmat yang begitu banyak, kita jarang ucap terima kasih. Nak kira tak boleh itu. Sayang sangat, kata Nabi, kepada makhluk-makhluk
Tetapi sayang, kata Nabi, kau tengok umat aku ni akan lupa kepada Allah. Yang akhir sekali, kata Nabi, di akhir zaman nanti, kata Nabi, kau akan mendapati umat aku akan menjadi sejenis umat yang terlalu kasih kepada dunia, tetapi sayang, umat aku akan menjadi umat yang terlalu benci kepada akhirat. Hakikat dia betul. Cuba tuan-tuan tengok, dunia ini diambil daripada perkataan dana'ah. Dana'ah ni dalam bahasa Melayu maknanya dekat, sekejap, sementara, seketika. Akhirat jauh. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tak adalah kesenangan hidup di dunia ni, Allah kata, melainkan kesenangan yang menipu semata-mata. Tuan-tuan makanlah makanan sedap mana pun tuan-tuan, sampai dekat sini je. Percayalah cakap saya, sampai dekat sini je. Dia lepas sikit, tuan-tuan cucuk, dia keluar balik ayam kulit, tuan-tuan tak nak makan. Itulah kesedapan dunia. Jamaah cakap. Tapi akhirat jauh. Buat hari ni bukan hari dapat, dun besok sana dapat. Jauh kan. Wa mal hayatud dunya illa qalil. Tak adalah kesenangan hidup di dunia ni, Allah kata, melainkan dekat, sekejap. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah, kata Allah, kesenangan hidup di dunia ni melainkan kesenangan, keseronokan hidup yang menipu semata-mata tadi. Akhir kata tadi kita sambung balik. Dalam kitab Tambihul Wafilin dia kata, ada 4 tanda orang bodoh. Tanda orang bodoh dalam kitab tersebut, muka surat 955, dia kata ada 4 tanda orang bodoh ni. Nak tengok, ada 4 tanda dia. Yang pertama, dia kata marah tanpa sebab. Tiba-tiba marah. Orang ngajuk agama marah. Tuan-tuan bayangkan, orang datang jumpa saya nak minta ceramah, orang tua-tua datang, 3 orang Pak Haji, tuan-tuan, nak ceramah, Ustaz, boleh tak Ustaz? Jauh-jauh datang. Saya kata boleh lah. Sian lah. Lama-lama saya kata boleh lah Haji, boleh lah insya-Allah. Selang sehari 2 hari dia telefon saya, Ustaz, nak majlis tu, dia telefon, tak boleh Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya kata saya tak tahu kenapa. Jabat agama tak bagi. Sebab tinggal 2 hari. Sepatutnya nak ceramah ni sebulan lagi. Dia kata cakap dengan dia setahun dah lagi senang. Setahun dah menjaga lagi senang. Marah tanpa sebab orang ajuk agama. Yang kedua, tanda orang bodoh ni, dia kata terlalu mengikut hawa nafsu dalam perkara batin. Ikut sangat nafsu dalam perkara batin. Ikut sangat. Yang ketiga, dia kata tidak dapat membezakan di antara sahabat dengan musuh. Dia tak boleh beza mana satu sahabat, mana satu musuh. Yang keempat, memboroskan harta tanpa tujuan. Dihabiskan harta dia dengan tidak ada tujuan yang berfaedah. Dan tanda orang berakal itu, kata dia, ada 4. Yang pertama, sabar menghadapi kebodohan. Nak buat macam mana? Jumpa jenis yang bodoh, yang sengal ni, sabarlah tuan. Dia memang jenis spesies sengal. Nak buat macam mana? Biarlah kesengalan ni macam tu tuan. Yang kedua, menahan nafsu dalam perkara batin. Dia boleh tahan nafsu dia daripada perkara yang batin. Benda yang diharamkan oleh Allah, dia tak buat. Dia tak buat. Dia tak buat. Ini tak boleh, ini haram, ditinggalkan. Yang ketiga, tanda orang berakal itu, dia mengeluarkan harta pada tempat yang diizinkan oleh Allah. Belanjakan harta tadi pada benda yang diizinkan oleh Allah. Dan yang keempat, dapat membezakan di antara sahabat dengan musuhnya. Jadi saya cukuplah hanya sekadar itu untuk pagi ini tuan-tuan. InsyaAllah panjang usia kita menyambung pada bulan hadapan insyaAllah.